Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu kembali kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 5 bersama Cikgu Reza. Tajuk kita pada hari ini ialah Sains dan Makanan. Jom kita teruskan belajar. Sebelum itu kita lihat dulu standard kandungan 5.3 memahami dan membina ayat mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.3.1 memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid boleh membina sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat yang betul. Kriteria kejayaan, memahami ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat, membina 3 ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Baik, kali ini kita akan fokus kepada aspek tata bahasa, manakala aktiviti yang akan kita jalankan ialah membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Baik, kita lihat dulu apakah ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Contohnya, gadis itu berbaju kurung. Okey, cikgu dah letakkan warna yang berbeza, iaitu warna merah dan warna biru. Okey, gadis itu cikgu warnakan dengan warna merah. Kenapa? Sebab gadis itu ialah subjek. Gadis itu ialah subjek, berbaju kurung ialah predikat. Contoh yang kedua, Puan Halimah menjahit baju. Puan Halimah, subjek, menjahit baju, predikat. Seterusnya, kita lihat dulu maksud ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Okey, kita boleh rujuk Munsyi Cilik dalam buku teks halaman 125. Ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat ialah ayat yang menerima penambahan unsur pada subjek atau predikat ayat. Okey, kita lihat pada contoh ayat. Nenek saya sedang menikmati sup herba. Okey, kalau kita lihat di sini, nenek saya ialah subjek, sedang menikmati sup herba ialah predikat. Okey, kita lihat pada contoh perluasannya. Nenek kesayangan saya sedang menikmati sup herba di dapur pada waktu pagi. Baik, kamu lihat kamu perhatikan di sini. Nenek kesayangan saya. Kesayangan ini ialah perluasan subjek. Manakala di dapur pada waktu pagi ialah perluasan predikat. Baik, kita teruskan membaca petikan yang bertajuk Sains dan Makanan. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ulam itu rasanya pahit. Encik Farid pula cuba merasa tapai. Tapai itu rasanya sangat manis. Oleh sebab hendak menjaga kesihatan, Encik Farid makan sedikit sahaja. Farisha pula gemar minum jus oren segar. Minuman itu rasanya sedikit masam. Jus oren baik untuk kesihatan badan kerana kaya dengan vitamin C. Encik Farid menjelaskan bahawa makanan dan minuman harian terdiri daripada bahan-bahan berasid, beralkali dan neutral. Badan memerlukan semua unsur itu. Asid lebih bersifat masam dan menghakis. Alkali pula rasanya pahit. Manakala bahan neutral pula beraneka rasa seperti masin, manis dan tawar.
Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Juadah mereka beraneka rasa. Farisha sedar sifat bahan pelbagai masakan ibunya membuatkan rasa makanan sedap. Puan Faizah mengutamakan makanan seimbang. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Baik, melalui pembacaan kita tadi, jelaslah bahawa sains dan makanan mempunyai kaitan. Apa kaitannya? Di sini kita dapat tahu bahawa bahan-bahan makanan dan minuman kita yang kita makan dan minum seharian ini terdiri daripada bahan-bahan yang berasid, beralkali dan neutral. Bahan-bahan inilah yang memberikan rasa yang berbeza pada makanan kita. Jadi kalau kita lihat di sini, keluarga Encik Farid dan juga Puan Faizah sangat mengutamakan kesihatan. Mengapa? Kerana mereka sangat mementingkan kesihatan badan. Baik, kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya, iaitu membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Baik, kita lihat pada ayat pertama. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Bagaimana kita hendak meluaskan subjeknya? Sebelum itu kita kenal pasti dulu. Di mana subjek? Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Keluarga Farisha ialah subjek. Manakala sedang menjamu selera ialah predikat. Maka kita perlu perluaskan lagi yang di hadapan ini, keluarga Farisha ini. Bagaimana untuk kita luaskan? Lihat contoh yang cikgu berikan. Keluarga bahagia Farisha sedang menjamu selera. Kita perluaskan tentang keluarga Farisha ni. Kemudian kita lihat pula ayat yang kedua. Kita ambil ayat yang ini yang di sini ni pada perenggan yang pertama. Adik tidak suka makan ulam. Baik. Adik ialah subjek. Tidak suka makan ulam ialah predikat. Kita luaskan lagi. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Seterusnya ayat yang ketiga. Ulam itu rasanya pahit. Kita luaskan lagi subjeknya seperti berikut. Ulam pucuk gajus itu rasanya pahit. Di sini cikgu letakkan nama ulam tersebut. Seterusnya ayat yang keempat. Encik Farid cuba merasa tapai. Kita ambil yang di sini. Kita pilih, kita cari ayat tunggal sahaja. Kemudian kita nak luaskan subjeknya. Encik Farid, bapa Farisha cuba merasa tapai. Jadi di sini kita telah pun perluaskan subjeknya. Berkaitan dengan Encik Farid ni. Siapa Encik Farid? Iaitu bapa Farisha. Encik Farid, bapa Farisha cuba merasa tapai. Maka lengkaplah ayat kita tadi, ayat tunggal tadi asalnya, yang mempunyai satu subjek dan satu predikat, dan kita luaskan subjeknya. Jika tadi kita telah pun selesai membina ayat tunggal dengan perluasan subjek, jadi sekarang kita akan membina ayat tunggal dengan perluasan predikat pula. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu pada ayat yang pertama. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Keluarga Farisha ialah subjek, manakala sedang menjamu selera ialah predikat. Jadi kita perlu luaskan predikatnya. Bagaimana caranya? Cikgu tunjukkan di sini keluarga Farisha sedang menjamu selera di ruang tamu. Nampak tak? Kita dah perluaskan lagi predikatnya ni. Kemudian seterusnya ayat yang kedua. Adik tidak suka makan ulam. Untuk perluasan predikatnya, adik tidak suka makan ulam pucuk gajus. Kita perluaskan predikatnya di belakang ini. Kita tambah dengan nama ulam tersebut. Ayat yang ketiga.
Encik Farid makan sedikit sahaja. Perluasan predikatnya, Encik Farid makan tapai sedikit sahaja. Okey, kita luaskan di sini. Okey, kemudian ayat yang keempat, Puan Faizah sungguh pandai memasak. Okey, perluasan predikatnya, Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan tradisional. Okey. Jadi cikgu harap dengan penerangan cikgu tadi kamu dapat faham bagaimana untuk membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan juga perluasan predikat. Baiklah, setakat ini saja pertemuan kita. Semoga kita bertemu lagi. Selamat belajar, jaga diri baik-baik dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.